kasih kerana hadir kelas cikgu pada hari ini. Okey, jadi kelas kita pada hari ini kita masih lagi membuat ulang kaji untuk bab 1 iaitu silibus tingkatan 4, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey. Jadi hari ini kita sambung lagi. Kelas minggu lepas cikgu dah ulang kaji tentang tujuan perniagaan. Okay, hari ini kita sambung lagi iaitu aktiviti perniagaan. Okey anak-anak. Okey, kalau dalam soalan dia keluar aktiviti perniagaan, perkataan aktiviti perniagaan ni jangan pula awak jawab OBU dengan OBBU. Okey, kalau aktiviti perniagaan ni dia nak iaitu apa dia aktiviti perniagaan? Ada dua. Yang pertama aktiviti berasaskan barang. Apa dia aktiviti berasaskan barang? Iaitu faktor-faktor pengeluaran untuk hasilkan barang fizikal. Okey, barang fizikal. Contoh dia perabot. Barang fizikal ni barang yang boleh disentuh. Okey, boleh disentuh, boleh dipegang, boleh dilihat. Okey. Jadi contoh dia perabot. Okey, dan aktiviti kedua adalah barang aktiviti berasaskan perkhidmatan. Okey, aktiviti berasaskan perkhidmatan. Di sini dikata penawaran barang tidak nyata, okey, memberi keselesaan, kepuasan dan kecekapan kepada pengguna. Okey. Contoh dia beri pendidikan. Tak payah ambil lah belakang ni. Ambil pendidikan. Okey. Jadi ingat sekali lagi anak-anak, kalau dalam peperiksaan dia akan tanya aktiviti perniagaan, awak akan beri aktiviti berasaskan barang. Yang kedua, aktiviti berasaskan perkhidmatan. Itu fakta. Dan untuk huraian, ambil lah. Okey, huraian untuk berasaskan barang, awak boleh ambil faktor pengeluaran untuk hasilkan barang fizikal. Ataupun awak boleh buat barang yang boleh disentuh, dilihat. Okey, contoh boleh buat perabot. Kalau tidak ada kes lah. Kalau ada kes, kalau dia ada bagi gambar. Okey, kalau dia bagi gambar, awak kena ambil contoh dalam gambar. Okey, yang kedua aktiviti berasaskan perkhidmatan. Okey, barang yang tidak nyata, huraian dia. Okey, yang huraian yang kedua memberi keselesaan, kepuasan dan kecekapan kepada pengguna. Boleh buat contoh pendidikan. Okey, kalau tidak ada gambar. Kalau ada gambar, ambil dalam gambar. Okey. Okey, tujuan perniagaan. Tadi aktiviti. Okey. Tadi aktiviti. Tujuan perniagaan adalah pertama bermotifkan untung. Yang kedua bukan bermotifkan untung. Tujuan. Tujuan perniagaan, aktiviti perniagaan. Benda yang berbeza. Okey. Okey, sekali lagi yang diberikan tentang aktiviti perniagaan. Ni aktiviti perniagaan juga ni. Mempunyai bentuk fizikal dapat dilihat serta disentuh, terhasil daripada aktiviti perniagaan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Boleh letak contoh perabot. Sama ada awak boleh ambil yang cikgu terang slide sebelum ni, yang slide tadi, ataupun slide yang ni, boleh ambil. Ni barang dengan perkhidmatan ni adalah merujuk kepada aktiviti perniagaan. Kalau dia kata tujuan perniagaan bermotifkan untung, bukan bermotifkan untung. Okey, perkhidmatan dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan individu memberi manfaat kepada orang lain lah. Okey, menyumbangkan tenaga fizikal dan mental, kemahiran, kepakaran dan pengalaman. Okey. Jadi di sini slide ni ada dua lah. Yang atas ni adalah tujuan perniagaan. Yang start daripada barang sehingga ke akhir ni tiada bentuk fizikal. Ini adalah menjelaskan tentang aktiviti perniagaan. Okey, harap anak-anak fahamlah. Okey, seterusnya. Okey, tujuan perniagaan bermotifkan untung, bukan bermotifkan untung. Okey, dia ada gabungan barang dan perkhidmatan. Okey, perniagaan yang menawarkan kedua-dua barang dan perkhidmatan kepada pelanggan. Maksudnya di sini gabungan barang dan perkhidmatan ni kedai tu bagi barang dan juga bagi perkhidmatan. Contoh kedai makan. Okey, kedai makan kalau kita pergi masuk kedai makan, okey, dia akan tanya kita nak makan apa encik? Tu adalah perkhidmatan. Lepas kita order semua, kemudian kita tunggu dan makanan tu akan dapat pada kita, itu adalah barang. Jadi kedai makan, restoran itu adalah gabungan barang dan perkhidmatan. Tengok contoh dia bagi. Barang membeli barang fizikal iaitu makanan dan minuman. Perkhidmatan adalah servis daripada pelayan kepada kita. Okay.
Okey, OBU dan OBBU. Okey, OBU dan OBBU. Okey, cikgu sentuh dulu OBU. OBU adalah aktiviti pengeluaran dan jualan barang yang mana objektif dia untuk mendapat keuntungan. Itu OBU. Cikgu ulang sekali lagi, apa dia OBU? Aktiviti pengeluaran dan jualan barang. Tak payah penjualan lah, jualan. Aktiviti pengeluaran dan jualan barang dan perkhidmatan untuk dapat keuntungan. Maknanya OBU ni kita keluarkan barang, kita jual barang sebab kita nak dapat untung. Okey? Dan yang ni biasa ditanya dalam soalan lah. Kepentingan keuntungan. Yang pertama adalah untuk mengukur tahap prestasi perniagaan. Kita dapat untung, kita boleh tahu tahap prestasi perniagaan kita macam mana. Yang kedua, menentukan hala tuju sesebuah perniagaan. Okey? Kita boleh tahu kita dah ada keuntungan, kita boleh tahulah kita nak berniaga, nak luaskan lagi pasaran ataupun tidak. Yang ketiga untuk kembangkan dan pastikan kelangsungan perniagaan. Yang ni kalau awak dah buat kembangkan, tak perlu lagi buat kelangsungan. Cikgu lebih suka awak buat kelangsungan perniagaan. Maksudnya kita boleh melaksanakan perniagaan secara berterusan. Di menjalankan tanggungjawab sosial untuk menyumbangkan keuntungan semula kepada masyarakat. Maksudnya dapat untung, kita bagi balik kepada masyarakat. Tapi bagi balik bukan dari segi bentuk wang. Kadang-kadang kita bagi dari bentuk bantuan, derma. Itu adalah sumbangan semula. Okay? Menyumbang keuntungan semula kepada masyarakat. Okay? Dan akhir sekali menarik pelabur. Okay? Menarik pelabur. Okay? Akhir sekali adalah menarik pelabur. Okay? Okey, ini adalah yang sangat penting lah. Apa dia OBU? OBU adalah aktiviti pengeluaran dan jualan barang dan perkhidmatan untuk dapat keuntungan. Dan awak kena ingat 5 kepentingan keuntungan yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, OBBU adalah organisasi yang memenuhi keperluan orang awam. Awam ni orang awam lah, orang ramai dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, agama, sosial dan budaya. Okey, matlamat OBBU ada satu. Yang pertama untuk tingkatkan pelibatan sektor awam. Yang kedua menyediakan ruang dan peluang supaya semua orang boleh terlibat dalam aktiviti untuk membantu masyarakat. Yang ketiga membantu golongan kurang berkemampuan. Bukan kurang upaya ni, kurang berkemampuan. Orang kurang upaya adalah kurang cacat. Tapi ini orang yang kurang berkemampuan. Okey, memastikan nasib insan yang terbela. Ini adalah matlamat OBU. Ada 4 lah. Yang pertama, cikgu ulang balik, matlamat OBBU, organisasi bukan bermotifkan untung. Yang pertama untuk melibatkan, meningkatkan, kita tingkatkan pelibatan sektor awam lah. Melibatkan sektor awam, maknanya pejabat-pejabat, pejabat-pejabat, swasta, syarikat swasta dalam membantu masyarakat. Yang kedua, sediakan ruang dan peluang untuk semua orang libatkan diri. Yang ketiga, membantu golongan yang kurang mampu. Yang keempat adalah memastikan nasib setiap insan terbela. Okey, kaedah perniagaan OBBU. Okey, kaedah perniagaan organisasi bukan bermotifkan untung ada 3. Yang pertama, fakta 1 secara percuma. Yang kedua, jualan pada harga kos. Huraian dia tidak ada sebarang untung yang diperolehi oleh penjual. Yang ni jual pada harga kos. Maksudnya contohnya nasi lemak. Kalau kita kos kita RM2, kita jual RM2 juga. Tidak ada untung. Dan yang ketiga, jualan pada harga di bawah kos. Di bawah kos ni maksudnya kita jual harga produk tu rendah saja. Okay, kalau kos kita RM2, kita jual dia RM1.80 ke RM1.50. Itu di bawah kos. Okay? Sebab kita berkonsepkan organisasi bukan bermotifkan untung. Okay? Ada 3 kaedah. Secara percuma, kita beri percuma je lah. Jualan pada harga kos, kita beri pada harga kos. Jualan pada harga bawah kos, kita beri barang tu di bawah kos. Okay, ni latihan PBD. Jadi awak boleh siapkanlah latihan ni. Nyatakan 3 konsep asas perniagaan yang berkaitan dengan perniagaan di atas. Okay, tengok gambar dan bagi tahulah KAP apa yang terlibat. Okay, tolong buat sekarang lah. Okey, lepas tu latihan PBD, jelaskan perbezaan antara OBU dengan OBBU, 4 markah. Jelaskan, tengok kata kunci, jelaskan. Okey, lepas tu yang ni pun latihan lagi, nombor 3, nyatakan 6 komponen utama KAP.
Okey, kita ada 6 KAP kan. Cikgu dah terangkan kelas minggu lepas dan huraikan maksud barang dan perkhidmatan. Ni aktiviti perniagaan ni. Maksud barang dan perkhidmatan. Ni adalah aktiviti perniagaan. Okey, nombor 4, gambar 1 menunjukkan dua jenis aktiviti perniagaan. Jelaskan perbezaan antara dua aktiviti perniagaan tu. Aktiviti perniagaan ni. Bukan tujuan perniagaan, aktiviti perniagaan. Okey, dan B, apakah maksud harga bawah kos? Apa maksud harga bawah kos? Untuk kaedah OBBU, 2 markah. Okey, jadi itu saja anak-anak untuk kelas yang pertama ini. Cikgu harap masa yang ada ni untuk awak buat latihan, nanti kita akan bincangkan jawapannya. Okey, terima kasih anak-anak yang hadir kelas cikgu. Cikgu doakan mendapat straight A+ subjek SPM, A+ Adam mendapat A+ perniagaan, menjadi anak yang soleh dan soleha dan cemerlang dunia akhirat. Terima kasih anak-anak yang hadir kelas cikgu hari ini. Mohon siapkan segera latihan untuk kita berbincang. Okey, untuk kita berbincang kelas selepas ini. Okey, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.